A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years, and for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as their teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ustazah Nur Tasniah binti Bahauddin, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, Guru Bahasa Arab akan membentangkan piramid jumlah untuk inovasi kali ini. Kita tengok segala gambaran kasar tentang piramid jumlah.
Abstrak, step pertama yang saya lakukan sebelum inovasi ini dijalankan, saya telah menjalankan kajian tindakan terhadap 10 orang daripada 29 orang pelajar tingkatan 2 Al-Farabi yang tidak dapat menguasai dalam membina ayat mudah. Setelah itu, saya telah menjalankan kajian keperluan. Dapatan daripada kajian tersebut, saya telah dapat mengetahui bahawa pelajar merasa susah untuk membina ayat. Yang kedua, pelajar tidak mahir membina ayat. Yang ketiga, pelajar tidak menghafal perkataan. Dan yang empat, pelajar tidak dapat membezakan antara fi'il dan isim. Seterusnya, daripada penyataan masalah yang saya dapat, saya telah cuba untuk melaksanakan inovasi baru ini, iaitu inovasi piramid jumlah. Kita tengok pengenalan untuk inovasi ini. Piramid jumlah merupakan satu inovasi alat bantu belajar yang dikategorikan sebagai inovasi bahan untuk digunakan oleh pelajar bagi mengembangkan ayat dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Inovasi ini dicipta untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan pelajar tingkatan 2 Al-Farabi di Sekolah Menengah Tengku Sulaiman untuk subjek Bahasa Arab, iaitu permasalahan pelajar tidak mahir membina ayat dalam Bahasa Arab dan merasa susah untuk membina ayat yang panjang dalam Bahasa Arab. Reka bentuk kajian ini dalam pendidikan ini adalah menggunakan kaedah persempelan, rawak yang mudah dan pengumpulan data. Kaedah persempelan ini digunakan kerana proses untuk mendapatkan maklumat adalah tepat dan mudah serta relevan dengan objektif yang ditetapkan. Kaedah ini menggunakan instrumen borang kaji sidik yang mana ianya mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden. Kajian ini menggunakan persempelan bertujuan untuk menjawab objektif yang diaturkan oleh saya sebagai pengkaji. Seramai 29 orang responden telah dipilih untuk menjawab borang kaji sidik ini, iaitu daripada kelas 2 Al-Farabi. Pemilihan responden adalah berdasarkan kesudian dan kelapangan mereka untuk menjawab borang kaji sidik yang saya berikan. Antara ciri-ciri yang diambil kira semasa proses pemilihan responden adalah mereka merupakan pelajar yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang mana mereka belajar secara online 100% pada tingkatan 1. Okey, kita tengok kepada penyataan masalah. Untuk kajian ini dijalankan bagi menyelesaikan permasalahan yang saya katakan tadi sebentar tadi. Yang pertama, pelajar tidak mahir membina ayat dalam bahasa Arab. Yang kedua, pelajar merasa susah untuk membina ayat dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pelajar tidak menguasai tata bahasa qawaid, iaitu dalam sahaja bahasa Arab mempunyai satu kaedah ataupun nahu. Yang keempat, pelajar tidak dapat membezakan antara muzakkar, muannas, mufrad dan jamak. Sekarang kita tengok pada idea untuk menghasilkan inovasi ini. Macam mana timbulnya idea untuk saya mencipta inovasi ini? Okay, kita kenal isu dulu. Saya kenal isu. Yang pertama, berdasarkan keputusan penilaian prestasi 1, saya sebagai guru telah membuat analisis item untuk soalan Bahasa Arab tingkatan 2. Seramai 10 orang pelajar tidak dapat menjawab soalan bahagian D, iaitu soalan yang melibatkan membina ayat berurutan. Kita panggil dalam Bahasa Arabnya adalah jumlah al-mutarabitah. So, saya sebagai guru telah memberikan bimbingan kepada 10 orang pelajar tersebut. Selepas penilaian tersebut, dah diberi bimbingan kepada 10 orang pelajar tersebut sebelum penilaian prestasi ini dilaksanakan, iaitu kaedah menghafal dan menulis semula ayat mutarabitah itu di dalam buku catatan. Walau bagaimanapun, terdapat juga 2 lagi pelajar yang masih tidak mencapai tahap untuk menjawab soalan bahagian tersebut walaupun bimbingan secara langsung saya telah berikan. Okay, saya sebagai guru perlu laksanakan satu intervensi untuk sesuai untuk menjadikan membina ayat dalam bahasa Arab ini satu yang menyeronokkan, iaitu fun of learns. Okay, kita gunakan konsep fun of learns. Sekarang pada penilaian pertengahan yang terakhir sekali, alhamdulillah, iaitu pada penilaian peperiksaan pertengahan tahun di Sekolah Menengah Tengku Sulaiman ini, semua 29 pelajar 2 Al-Farabi dapat mencapai tahap yang ditetapkan. Kita tengok kumpulan sasaran yang saya sebutkan tadi. Saya ringkaskan 10 daripada 29 murid 2 Al-Farabi yang tidak menguasai pada peringkat awal. Kemudian daripada 10 yang tidak menguasai, 2 sahaja yang tidak melepasi sasaran. Saya laksanakan terus inovasi ini kepada semua pelajar tingkatan 2 Al-Farabi. Alhamdulillah, semua dapat mencapai tahap yang saya tetapkan.
Sekarang kita terus kepada inovasi tersebut. Mari kita lihat sama-sama apakah inovasi, macam manakah cara pelaksanaan inovasi tersebut. Tengok ya. Okey, tunjuk tajuk inovasi kita adalah piramid jumlah, haramiyul jumlah. Dalam Arabnya haramiyul jumlah. Okey, kita tengok objektif. Objektif dia adalah untuk pelajar dapat, apabila mereka menggunakan inovasi ini, pelajar dapat membina ayat dalam bahasa Arab yang betul. Yang kedua, pelajar dapat membina ayat dalam bahasa Arab yang dengan mudah. Yang ketiga, pelajar dapat mengingat perkataan bahasa Arab dengan mudah. Yang keempat, pelajar dapat menganalisis dhamir, iaitu kata ganti nama yang bersambung dengan ismun dan fi'lun. Novelty inovasi ini, keistimewaan, kelebihan inovasi ini boleh digunakan untuk setiap tajuk dan tema yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Arab. Inovasi ini juga boleh diaplikasikan oleh subjek lain. Contohnya, subjek bahasa Inggeris. Teacher Azimah, saya berkongsi. Terusnya, kepada inovasi ini mudah dihasilkan dengan hanya menggunakan origami. Yang keempat, inovasi ini tidak memerlukan kos yang tinggi. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah untuk membina bahan untuk menyiapkan inovasi ini. Kita hanya perlukan kertas A4, pensel, pen dan pembaris. 4 bahan yang diperlukan untuk menyiapkan inovasi ini di samping ayat-ayat pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, membina origami piramid dengan menggunakan kertas A4. Dengan membina origami ini, pelajar bersungguh-sungguh kerana mereka tidak hanya menulis dalam buku catatan, mereka perlu menggunakan kreativiti mereka untuk membina piramid dengan melihat origami dalam YouTube pada mulanya. Seterusnya, garis setelah piramid ini disiapkan, piramid ini perlu digaris setiap muka piramid itu sebanyak 5 lajur. Okey. Piramid ini berbentuk begini. Okey, apabila digaris, maka pelajar akan menggaris sebanyak 5 lajur. Kerana pelajar akan membina 5 ayat yang berurutan. Seterusnya, 4 jumlah mutarabitah akan dihasilkan. Okey, saya tunjukkan di situ. Yang pertama, step dia yang pelajar hanya menulis pada piramid yang teratas, yang hanya kecil sahaja. Di situ pelajar akan menulis sebagai contoh, huwa muallimun. Pelajar ingin menceritakan tentang guru muallimun. Pelajar akan mula huwa muallimun. Kemudian pelajar akan compare dengan piramid yang muka di sebelahnya. Pelajar akan tulis pula hiya muallimatun. Di situ ada perbezaan dhamair. Ya, belajar dapat membina dua jumlah mutarabitah dalam masa yang sama. Huwa muallimun, hiya muallimatun. Step yang kedua, di laju yang kedua, pelajar akan menyambung dia punya penyataan yang pertama daripada huwa muallimun, ambil balik al-muallimun itu, tambah alif lam, dia akan dia al-muallimu nasyitun, mubtada khabar. Di sebelahnya al-muallimatu nasyitatun, mubtada khabar. Berbeza dari segi dhamair sahaja. Seterusnya, laju yang ketiga, pelajar akan menyambung lagi, ambil balik al-muallimu daripada nasyitun, jadikan jumlah at-tarakib na'ti yang mana pelajar dah belajar dalam kelas, dia cuma ambil balik tambah alif lam, dia akan jadi al-muallimu an-nasyitu. Al-muallimu an-nasyitu. Al-muallimu an-nasyitu disambung. Okey. Saya tunjuk sebagai contoh di sini. Pelajar dia akan mula menulis begini. Huwa muallimun, hiya muallimatun, al-muallimu nasyitun, al-muallimatu nasyitatun, al-muallimu nasyitu yudarrisul ulum, al-muallimatu nasyitatu yudarrisul ulum. Seterusnya yang keempat, lagi panjang. Pelajar akan merasa akan teruja untuk mencipta lagi panjang dia punya ayat perkataan, yang mana perkataan semua dah ada dalam minda, cuma nak membina apabila menggunakan inovasi lebih teruja. Seterusnya, al-muallim wan-nasyitu yudarrisu al-ulum fil ma'mal. Hanya menambah fil ma'mal, di mana guru tersebut mengajar. Seterusnya,
Di sebelahnya al-muallimatu an-nasyitatu tudarrisul uluma fil ma'mal. Thumma al-muallimun nasyitu yudarrisul uluma fil ma'mal ma'a talamidhihi. Di sini ada tata bahasa yang pelajar akan alert. Oh yes, bila mereka menggunakan inovasi nampak jelas. Oh, perubahan tata bahasa yang mereka perlu lakukan. Okey, di sebelahnya al-muallimatu an-nasyitatu tudarrisul uluma fil ma'mal ma'a talamidhiha. Guna ada perubahan hi dan ha. Di situ pelajar rasa seronok, yang mana yang pelajar merasa mereka dapat mengaplikasikan tata bahasa yang dipelajari di dalam membina ayat mudah dalam al-jumal al-mutarabitah. Kita sambung seterusnya. Sebelum tu Ustazah cuba untuk di kuning itu setiap muka piramid mewakili dhamir yang ditentukan, kan? Kalau perasan di sini mewakili dhamir huwa, di sini mewakili dhamir hiya, di belakang boleh mewakili dhamir hum dan dhamir hunna. Ya, kita menggunakan untuk mufrad dan jama'. Alhamdulillah. Seterusnya Ustazah akan teruskan dengan cara penggunaan yang Ustazah terangkan tadi. Saya jelaskan sekali lagi secara formalitinya. Langkah pertama, pelajar menulis ayat yang dipelajari mengikut kategori dhamir pada muka piramid yang pertama dan kedua di lajur yang pertama. Langkah kedua, pelajar akan menulis pula ayat yang kedua pada muka piramid yang pertama dan kedua di lajur yang kedua. Kemudian langkah ketiga, pelajar akan menulis pula ayat yang ketiga pada muka piramid yang pertama dan kedua di lajur yang ketiga. Kemudian langkah keempat, pelajar akan menulis pula ayat yang keempat pada muka piramid yang pertama dan kedua di lajur yang keempat. Kemudian langkah kelima, pelajar akan menulis pula ayat yang kelima pada muka pertama dan kedua di lajur yang kelima. Diulang mengikut dhamir pada setiap muka piramid. Yang terakhir sekali, langkah keenam, guru akan membuat penilaian PBD dan merekodkan setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak pelajar. Alhamdulillah. Seterusnya, ini antara contoh-contoh aktiviti atau yang telah dilaksanakan oleh anak-anak Dua Al-Farabi. Bermula semua dilaksanakan, semuanya dibuat. Ini Ustazah datangkan dengan dia punya sampel, dia punya model yang sebenarnya pelajar hanya menggunakan A4 dan pelajar menyiapkan. Pelajar memang keempat-empat muka piramid disiapkan dengan pantas. Dan inilah antara keseronokan apabila melakukan, kita panggil project based learning, PBL, yang dilaksanakan walaupun hanya sedikit, tapi kita rasa kesannya amatlah bermakna kepada para pelajar. Okey, seterusnya sekarang kita tengok keberkesanan inovasi ini. Kita tengok balik dari si graf tersebut, catapai tersebut, ujian 1 penguasaan bahasa Arab, 10 murid tidak dapat menguasai. Kemudian step kedua, diberi penambahbaikan oleh guru, masih ada lagi 2 pelajar yang tidak menguasai. Namun apabila inovasi ini digunakan secara maksimum oleh semua pelajar kelas tersebut dengan bimbingan rakan semua pelajar dapat menguasai cara membina al-jumal al-mutarabitah. Alhamdulillah. Yang seterusnya saya datangkan secara formal dia, pelajar berlumba-lumba untuk membina ayat mudah dalam bahasa Arab, kemudian memudahkan guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar dapat aplikasi pembelajaran tersebut. Yang terakhir, yang sekolah pun nak, cikgu pun nak, pelajar pun nak, pencapaian pelajar meningkat untuk subjek bahasa Arab. Alhamdulillah. Ini kerumusan dia. Saya berikan rumusan yang terakhir berdasarkan dapatan dan perbincangan hasil kajian. Maka dapat dibuat satu rumusan bahawa dengan menggunakan piramid jumlah dapat mendorong pelajar lebih bersemangat untuk belajar dan meneroka serta membina ayat mudah dalam bahasa Arab. Pencapaian pelajar juga meningkat untuk subjek bahasa Arab. Piramid jumlah ini bukan sahaja dapat digunakan untuk membina ayat dalam bahasa Arab, tetapi juga dapat digunakan untuk subjek lain, contohnya seperti yang saya katakan tadi, subjek bahasa Inggeris.
Untuk jangkaan masa hadapan, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya, iaitu teknik menggabungkan ayat-ayat untuk membina karangan panjang, karangan bahasa Arab dengan mudah, seterusnya mewujudkan iklim persekitaran iaitu environment based learning, EBL, yang mana sekarang ni memang ditekankan tentang environment based learning untuk subjek bahasa Arab dan pembelajaran murid. Untuk yang slide yang terakhir, impak daripada inovasi ini, implikasi kajian ini diharap dapat dijadikan rujukan kepada pihak guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan sebagai strategi untuk pembelajaran dan pemudahcaraan bahasa Arab yang berpotensi untuk meningkatkan elemen kemahiran membina ayat dalam bahasa Arab seperti yang digariskan dalam kurikulum bahasa Arab. Ujian penguasaan itu merupakan buktinya. Alhamdulillah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Moga yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan saya. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.